Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini hari Khamis. Kita teruskan sesi PDPR kita pada hari ini untuk subjek Sirah tahun 5. Okey, boleh bawa keluar buku teks Sirah tahun 5 warna yang macam ni. Rasanya yang baru, saya rasa yang baru lain sikit kot. Tak kisah, asalkan ada tulisan Sin Ya Ra Ta Marbutah tahun 5. Jangan buka tahun 4 pula. Tahun 5. Sirah tahun 5. Baik, sesiapa yang dah bawa keluar buku teks sirah, boleh buka muka surat 1. Kita akan teruskan. Kita akan mulakan dari pelajaran 1, perkembangan agama Islam. Kita akan mulakan daripada unit 1, akidah. Okay, baik, semua bersedia. Okay. Unit 1, akidah. Okay, semua ikut bacaan Ustaz. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah dengan menerima pelbagai tekanan dan ancaman, tetapi tidak mendapat sokongan ramai. Islam berkembang pesat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. 13 tahun Rasulullah dakwah adalah di Mekah dahulu. 13 tahun. Di Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Macam-macam dapat tentangan dari bapa saudara Nabi sendiri, dari pembesar-pembesar Mekah, banyak yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun tu. Selama 13 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh penduduk Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pun pindahlah ke Madinah. Lepas 13 tahun Rasulullah berdakwah dekat Mekah, jadi Rasulullah dengan para sahabat pun pindahlah ke Madinah. Dan masa dekat Madinah ni lah baru ajaran Islam berkembang luas. Okey, baik, kita sambung bacaan kita dari sini. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bertujuan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan agama Islam. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai kerana penduduknya lebih memahami selok-belok agama, khususnya kaum Yahudi. Okey, baik. Teruskan lagi. Pada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menekankan perihal akidah. Akidah merupakan tunjang kepada agama dan kekuatan umat. Akidah yang sahih dapat membentuk manusia bersesuaian dengan fitrah manusia yang sejahtera, berhubung dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Pada awal dakwah Nabi menekankan soal akidah. Akidah ni apa? Akidah ini adalah kepercayaan.
ataupun keimanan. Yang ni rukun iman yang kita hafal dulu. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Masa awal-awal Nabi dakwah dekat Mekah dengan Madinah, Nabi tekankan ni rukun iman ni. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada kiamat dan juga percaya kepada qada dan qadar. Okey, baik. Buka muka surat sebelah. Okey, kita tengok. Yang pertama sekali, rukun iman yang pertama dan paling penting sekali, rukun iman paling penting sekali, iaitu beriman kepada Allah. Okey, sama-sama baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semasa kaumnya sedang berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliyah. Okey, baik. Gariskan mentauhidkan. Mentauhidkan ataupun bulatlah. Bulat lagi bagus. Okey, keluarkan anak panah, tulis rumi mentauhidkan. Mentauhidkan siapa? Mentauhidkan Allah. Sedangkan pada waktu itu kaum Quraisy, bangsa-bangsa Quraisy, keluarga-keluarga Nabi lah, berpegang kepada agama nenek moyang. Jadi Allah utuskan Rasulullah Nabi Muhammad untuk mentauhidkan Allah, supaya tak menyembah berhala. Sebabnya agama nenek moyang mereka menyembah berhala. Okey, baik. Kita teruskan. Mereka menyembah batu, pokok, matahari dan berhala. Ni macam Ustaz kata tadi. Berhala tu apa? Berhala itu adalah batu pula. Adalah patung. Patung. Macam yang kamu tengok tu lah, yang India sembah patung tu. Itu adalah berhala. Ada berapa banyak tangan. Ada belalai gajah, telinga besar, pakai rantai. Itu semua adalah berhala. Jadi kita sambung balik. Bacaan. Berhala-berhala yang mereka sembah diletakkan di sekeliling Kaabah. Dan berhala yang terbesar ialah Al-Lata dan Al-Uzza. Waktu Nabi dulu, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, berhala-berhala tu semua keliling Kaabah ada. Ada di keliling Kaabah semua ada berhala. Dan ada dua berhala yang paling besar, iaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Okey, boleh bulatkan Al-Lata ni, keluarkan anak panah, tulis dalam rumi Al-Lata dan Al-Uzza. Al-Uzza. Dua ini adalah patung yang terbesar sekali pada waktu itu. Okey, baik. Kita teruskan lagi bacaan. Pada peringkat awal dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang, dimaki, dihina dan diancam walaupun sebelum ini kaumnya menggelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, orang maki Nabi, orang cerca Nabi, orang herdik Nabi, panggil macam-macam dekat Nabi. Diorang baling batu dekat Nabi, diorang seksa Nabi. Walaupun sebelum tu, walaupun waktu Nabi kecil, diorang panggil Nabi ni Al-Amin. Al-Amin ni apa?
orang yang jujur. Orang yang jujur. Walaupun dulu Nabi dipanggil orang yang jujur, tapi tetap dimaki. Sebabnya Nabi menentang agama menyembah berhala. Jadi diorang marah. Diorang tahu Nabi ni jujur, tapi diorang tetap menentang Nabi. Sebab Nabi uh, membawa ajaran menyembah Allah. Jadi diorang tak suka. Sebab itulah diorang maki Nabi, tentang Nabi. Paling batu dekat Nabi. Okay, baik. Kita sambung bacaan. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, tetapi hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam semakin mendapat sambutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sewaktu Nabi dekat Mekah, sewaktu Nabi dekat Mekah selama 13 tahun berdakwah, hanya 100 orang saja yang beriman pada ajaran Islam. Tetapi bila Nabi pindah ke Madinah, bila Nabi hijrah ke Madinah, agama Islam tu semakin berkembang. Semakin ramai orang suka Islam. Semakin ramai orang yang peluk Islam. Lebih dari 100 orang. Okey, baik, kita teruskan. Akhirnya, pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Setelah 8 tahun Nabi pindah ke Madinah, maknanya bila dah 8 tahun Nabi duduk dekat Madinah, Nabi dakwah dekat Madinah, akhirnya Nabi pergi ke Mekah, Nabi buka balik kota Mekah dan bebaskan kota Mekah daripada orang kafir. Setelah 8 tahun Nabi pindah ke Madinah ni. Kan tadi 13 tahun, mula 13 tahun Nabi dekat Mekah kan. Nabi dakwah di Mekah. Kemudian Nabi pindah ke Madinah. Nabi pindah ke Madinah. Setelah 8 tahun Nabi pindah ke Madinah ni. Nabi dah duduk kat Madinah 8 tahun. Barulah Nabi boleh balik semula ke Mekah dan bebaskan Mekah daripada orang kafir. Okey, baik, kita teruskan. Setelah pembukaan kota Mekah, orang Islam telah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah yang berjumlah 360 jenis berhala. Ada 360 jenis berhala waktu tu dekat Mekah. Bayangkan macam-macam jenis patung ada dekat sekeliling Mekah. Jadi, bila Nabi datang 8 tahun kemudian kan, bila Nabi pindah ke Madinah, Nabi datang semula ke Mekah, Nabi buka balik kota Mekah, Nabi dengan para sahabat musnahkan semua sekali berhala yang ada dekat Kaabah. Okey, baik. Kita teruskan bacaan. Berhala yang terkenal ialah Al-Lata. Ini tadi kita dah baca. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Yaghuth dan Ya'uq. Okey, bulatkan. Yang pertama Al-Lata. Al-Lata tadi kita dah tulis rumi dia kan. Kemudian Al-Uzza. Yang ni pun sama. Yang pertama Al-Lata. Yang kedua Al-Uzza. Tadi kita dah tulis rumi dia. Al-Manah. Bulatkan Al-Manah. Keluarkan anak panah. Tulis Al-Manah. Al-Manah. A-L-M-A-N-A-H. Yang ketiga Yaghuth. Tulis Yaghuth. Y-A-G-H-U-T-H. Yaghuth. Dan yang terakhir Ya'uq. Tulis Ya'uq. Ada ni koma atas ni, kemudian U, kemudian Q. Ya'uq. Ada yang terkenal sebenarnya ada 5. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Yaghuth dan Ya'uq.
semuanya Nabi dan para sahabat hancurkan ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Kamu dah belajar dah waktu tahun 4 dulu. Okey, kita teruskan lagi. Islam semakin bersinar dan berkembang pesat setelah kota Mekah dibersihkan daripada perkara syirik. Baik. Okey. Sekarang ni, biar dulu buku teks, bawa keluar buku latihan sirah tahun 5, buku latihan sirah tahun 5 yang macam ni. Dia tak ada yang lama, yang ini saja, warna hijau. Okey, keluarkan buku latihan sirah tahun 5. Okey, boleh buka muka surat 1. Okey, boleh buka muka surat 1. Pelajaran 1, perkembangan agama Islam. Okey. A. Tandakan betul ataupun right atau pangkah ataupun salah pada pernyataan-pernyataan berikut. Jadi awak semua kenalah baca dahulu pernyataan yang dia bagi, nombor 1. Kalau betul baru letakkan tanda betul ataupun right. Okey, jom kita baca satu-satu. Okey, yang pertama, Islam berkembang pesat di Mekah. Betul atau tidak? Betul ataupun tidak. Jadi kita baca, Islam berkembang pesat di Mekah ke di Madinah? Okey, kalau betul tulis tandakan betul. Kalau salah tandakan salah. Okey, baik. Yang kedua, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah telah mengembangkan Islam. Betul ataupun tidak? Rasulullah waktu dakwah Rasulullah dekat Mekah dah berkembang ke ataupun bila Rasulullah pergi Madinah baru berkembang? Okey, kalau betul tandakan betul, kalau salah tandakan salah. Jangan ikut Ustaz ni, Ustaz bagi contoh saja. Okey, baik. Yang ketiga, Madinah ialah tempat paling sesuai untuk berhijrah. Betul ataupun salah? Okey, baik. Yang keempat, pada awal hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan perihal akhlak. Betul ke salah? Nabi tekankan perihal akhlak tak mula-mula? Ke Nabi tekankan perihal akidah? Mana satu? Akhlak ataupun akidah? Kalau akhlak betul, tandakan betul. Kalau bukan akhlak tapi akidah, tandakan salah. Okey, baik. Yang kelima, akidah merupakan tunjang kepada agama. Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, tandakan salah. Yang keenam, akidah tidak menentukan kekuatan umat Islam. Betul ke tidak? Dan seterusnya, akidah mempunyai kaitan dengan keimanan. Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, tandakan salah. Okey, baik. B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia dah bagi dah. Dia dah bagi dah pilihan jawapan dekat atas ni. Ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Dan ada 6 soalan. Maknanya salah satu jawapan dalam kotak ni mesti tak perlu diisi. Okey, baik. Kita cuba baca. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyeru manusia. Manusia apa? Tempat kosong, Allah Ta'ala. Yang kedua, kaum Arab Jahiliyah pada waktu itu, tempat kosong, batu, pokok, matahari dan berhala. Yang ketiga, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tempat kosong yang hebat dari kaum Arab pada waktu itu. Yang keempat, tempat kosong semakin mendapat sambutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tempat kosong ke Madinah.
Yang kelima, setelah pembukaan kota Mekah, semua tempat kosong lagi di sekeliling kota Mekah telah dimusnahkan. Dan yang terakhir, setelah pembukaan kota Mekah, semakin ramai orang yang menyatakan tempat kosong kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Yang B ni, awak boleh rujuk semula teks yang kita baca tadi, muka surat 2. Ada ayat dia. Cari sahaja. Mesti ada. Awal-awal dah ada tengok. Rasulullah SAW diutuskan. Rasulullah SAW diutuskan. Cari semula. Baca semula dan isikan tempat kosong yang telah diberi. Jangan kata tak ada jawapan. Dah ada jawapan. Ustaz dah bagi tahu clue muka surat 2. Kalau malas memang tak jumpa jawapan. Ustaz nak kamu cari sendiri. Baca semula, cari sendiri. Tengok kalau tulisan sama, masukkan. Mudah je, tak susah. Tak jumpa soalan tu, kalau kamu malas lah mencari. Kalau tak malas, insyaAllah jumpa saja. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.